Hai, Assalamualaikum, kembali ke Kuatir Little Channel. Hari ni ataupun di episod kali ni, abang nak sharing dengan korang, adakah masih relevan lagi Yamaha R25? Walaupun di depan korang sekarang ni adalah Yamaha R3. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas! So, hai korang, bersama Abang JQLC. Seperti biasa di channel abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula. So, di episod kali ini seperti korang baca di tajuk, adakah masih relevan lagi Yamaha R25 di Malaysia? Sebelum abang nak bagi detail tentang motosikal yang berada di depan korang kali ini, adalah motosikal ni adalah motosikal Yamaha R25 abang, yang mana telah dipertingkatkan dan telah di-upgrade menjadi 320cc, iaitu menggunakan enjin R3. Okey. So, soalan pertama, adakah masih relevan lagi Yamaha R25? Bagi pendapat peribadi abang, masih relevan. Sebab apa korang nak tahu masih relevan? Sebab motosikal ni antara motosikal yang mampu milik dengan tenaga ataupun kuasa yang diberikan sebanyak 250cc. Motosikal ni dijual pada tangga harga 19,000 sehingga 21,000. So abang rasa motosikal ni masih relevan. Walaupun second hand value dia ada, kita tengok harga daripada 10,000, 11,000, 12,000, dan juga ada jual 15,000, 16,000. Tengok kepada condition motosikal tersebut dan juga tahun manufacturer motosikal tersebut. Tapi untuk pengetahuan korang, kalau banyak orang yang jual, akan banyak orang baru yang pakai. So, bila banyak orang baru yang pakai, motosikal ni akan tetap relevan di pasaran. Sebab bila orang baru pakai tu, dia akan start buat pengubahsuaian, dia upgrade situ, upgrade sini. So, motosikal ni bagi abang, generasi untuk Yamaha R25 akan berterusan di Malaysia dalam jangka masa maybe dalam 4 tahun atau 5 tahun lagi. Walaupun kita tahu sekarang ni persaingan dia sudah hadir, iaitu CBR 250RR, tetapi dengan harga yang pihak Bonsi Honda tawarkan hampir 27 ataupun kita cakap 27,000 plus on the road, bukan sesuatu benda yang murah. Okey. Dan untuk Yamaha R25, second hand value dia masih ramai lagi yang berkemampuan untuk menggunakan motosikal ataupun jentera ni guys. Okey, itu antara pendapat peribadi abang. Kalau korang mempunyai pendapat peribadi sendiri, korang boleh letakkan di ruang komen di bawah supaya pembaca ataupun abang sendiri boleh menilai adakah masih relevan ataupun tidak Yamaha R25 di pasaran Malaysia. Okay guys, di hadapan korang hari ini adalah Yamaha R3. Yang mana Yamaha R3 ni abang dah fully set up ataupun fully upgrade motosikal ni menjadi 320cc, dan bukan itu saja, banyak aksesori tambahan yang abang masukkan untuk Yamaha R3 abang ni adalah aksesori baru dan baru masuk dekat motor abang, dan abang baru jalan lebih kurang 100 km saja untuk motosikal ni. Okey, jom kita start dulu, kita tengok apakah yang menarik ada dekat motosikal ni guys. Motosikal ni basically sama ya. Kalau korang tengok R25 ataupun R3, reka bentuk motosikal ni adalah exactly the same bike. Sama. Yang bezakan dia hanyalah top set ataupun blok motosikal ni, yang menjadikan motosikal ni berkuasa 320cc. Untuk pendapat peribadi abang, kalau nak compare dengan R25, of course lah, memang R3 lebih kuasa, lebih padu, lebih laju, toki dia lebih tinggi. Tetapi bila nak compare dengan racing bike abang, ada lap yang abang dapat potong R3, ada lap yang R3 ni ada di hadapan abang lebih kurang 1 ataupun 2 biji motor saja guys, tak jauh beza. Tapi itu kita cakap racing bike dan juga R3 lah. So kalau korang nak laju, motor korang tak perlu modify apa, korang tukar top set je, tukar blok saja, motosikal korang akan terus laju. Itu matematik dia guys. Okey, jom kita tengok apa yang abang tukar dekat motosikal ni. Kalau korang tengok di bahagian hadapan, abang masih menggunakan handlebar standard, cuma abang letakkan di bahagian bawah, dan juga abang menukar beberapa item yang untuk menampakkan motosikal ni lebih cantik. Selain daripada tu juga total grip ni abang menggunakan brand Domino, masih mengekalkan orang cakap throttle, original throttle. Abang tak menggunakan fast throttle untuk motosikal Yamaha R3 abang ni. Dan abang menggunakan lever guard daripada RCB. Lever guard ni of course lah menampakkan motosikal ni lebih cantik dan lebih tampan lagi. Selain daripada tu, dia juga menjadikan motor ni lebih safety. Kalau kita bawa tu beretur dengan orang kat bahagian depan, dia taklah kena kita punya brake. Okey.
Apa lagi abang tukar di bahagian depan? Abang menggunakan fork di bahagian depan ni racing cartridge ataupun racing kit daripada YSS daripada Thailand. Harga dia lebih kurang dalam RM780 untuk kedua-dua fork, yang mana korang boleh adjust dia punya kekerasan fork ni untuk menjadikan motor korang lebih stiff, lebih keras waktu berada di dalam track. Dan korang juga boleh adjust dia seperti normal bike, yang mana korang bila guna dalam commute ride ataupun setiap hari korang bawa, korang akan merasakan motor ni sangat selesa dipandu. Okey, selain daripada tu abang menggunakan master pump ataupun brake abang ni daripada RCB S1, tak silap abang, Forge 17mm, which is brake ni memang padu guys. Walaupun abang masih menggunakan clipper brake standard, tapi dengan daripada radial kepada axial, yang mana menjadikan braking motosikal ni sangat-sangat different. Selain daripada tu, di sebelah kiri kalau motosikal ni abang menggunakan brake lever juga daripada RCB Forge juga, dan abang combinekan kombinasi warna dia seakan-akan brake abang supaya menampak lebih minimalis, warna hitam dan warna silver di bahagian brake dan juga clutch. Okey, di bahagian hadapan ni kalau korang boleh tengok, abang menggunakan damper mattress, steering damper, which is steering damper ni akan mengetat atau memberatkan lagi steering ataupun handle abang, which is digunakan baik dia dalam track. Kalau biasanya dalam track ni kita orang cakap macam kita keluar corner ataupun kita dalam keadaan top speed dan sebagainya, dia dapat memberi kestabilan untuk motosikal ni. Memanglah kalau kita bawa dalam track tu jarang-jarang kita nak kena time slack, tapi ada kemungkinan juga kita boleh terkena tank slap guys. So selain daripada tu, steering damper ni memang sangat membantu sama ada di on road ataupun dalam litar. Okey, untuk pengetahuan korang, motosikal abang sekarang ni bukanlah motosikal litar. Ini adalah motosikal yang mana abang bawa untuk commute ride abang, walaupun jarang-jarang abang bawa, tapi dari segi keselamatan motosikal ni memang abang pertingkatkan. Okey, so kita tengok di bahagian bawah yang mana abang masih menggunakan frame slider. Okey, frame slider, which is frame slider ni untuk safety kalau motosikal kita terbalik ataupun jatuh dan sebagainya, kuranglah kerosakan di fairing. Okey, kalau kau tengok di bahagian belakang sikit, abang menggunakan footrest daripada RCB. Footrest ni harga dia lebih kurang RM530. Yang ni adalah version kedua, R25 dan R3. Abang sangat selesa dengan produk keluaran RCB sebab dia punya kualiti ataupun finishing produk tersebut bukan saja kemas tetapi tahan lasak. Experience abang pakai di track lebih kurang dah 3 tahun abang menggunakan footrest RCB di track. Abang jatuh dalam keadaan laju ataupun perlahan dan sebagainya, footrest ni tak pernah patah guys, tak pernah patah. Itu antara testimoni yang abang boleh cakap secara real. Okey, kalau korang tengok lagi di bahagian bawah, abang menggunakan exhaust system daripada WRX. Abang banyak exhaust system yang abang pakai sepanjang abang berlumba di lintas Sepang, tetapi kali ini ataupun untuk tahun 2021 semua jentera racing bike abang menggunakan exhaust system daripada WRX. Even though abang menggunakan untuk Yamaha Gentra R3, abang juga adalah exhaust daripada WRX Indonesia. Apa kelebihan pasal exhaust ni? Exhaust ni adalah abang custom made daripada segi power enjin tersebut, daripada piping depan, inlet dia dan juga muffler. Dan ini adalah setting untuk Yamaha R3. Walaupun sama korang boleh pakai Yamaha R25 punya exhaust, tetapi flow dia tak sama guys. So apa yang abang buat adalah abang order exhaust ni khas ataupun khusus untuk Yamaha R3 abang. Bunyi dia sangat padu. Kejap lagi abang share dekat korang bunyi Yamaha R3 abang. Okey, menggunakan exhaust WRX. Okey, kalau korang tengok di bahagian belakang, abang menggunakan single seat daripada MHR. Single seat ni susah lah sangat nak dapat. So abang dapatkan daripada Kaguya Racing, Aiman, kawan abang. Dia dapatkan abang single seat ni dan dia tolong abang untuk buat water transfer, seolah-olah kalau korang tengok seakan-akan carbon fiber, kan, macam carbon fiber. So nampak lebih menarik, lebih cun lah. Dan di bahagian hadapan tank ni juga kalau korang tengok, abang ada masukkan stiker carbon fiber untuk match di bahagian belakang dan di bahagian tank, supaya bila kita tengok dia nampak selari carbon fiber dia, sehinggalah di bahagian tank hadapan. Kalau korang tengok juga di bahagian maga hadapan, di kiri dan kanan juga abang ada masukkan stiker carbon fiber supaya nampak sedikit matching kalau korang tengok daripada depan, tengah dan belakang. Dan bukan tu saja juga, kalau korang tengok di bahagian belakang, di bahagian agak belakang ni, abang juga masukkan sedikit
carbon fiber effect di bahagian atas ni, which is supaya nampak, kalau geometri dia ataupun korang tengok daripada depan sampai belakang, dia nampak sangat menarik. So kita terus lagi di bahagian belakang. Monoshock di bahagian belakang juga abang menggunakan YSS G Racing, which is monoshock ni adalah top spec ataupun monoshock spek yang paling tinggi yang terdapat untuk Yamaha R3. Dan version yang abang pakai ni, masa abang beli dulu dalam 2,900 atau 3,000 macam tu. Cuma sekarang ni kalau korang nak dapatkan monoshock, harga dia dah dekat RM6,000. Tetapi apa yang abang boleh kongsikan, abang menggunakan monoshock ni in term of kestabilan motosikal ni, cornering dan sebagainya memang perfect. Korang boleh cuba kalau korang nak guna even dalam normal road ataupun dalam track. Tapi kalau dalam track memang abang recommend sangat, sebab padu, memang sangat-sangat padu dia punya handling. Motosikal ni juga abang menggunakan ECU daripada ECU Shop version kedua, dan juga quick shifter juga daripada ECU Shop. Abang tak ada plan untuk tukar ECU ataupun quick shifter untuk abang punya Yamaha R3, sebab abang masih selesa untuk menggunakan ECU Shop punya produk untuk motosikal abang. Walaupun untuk jentera racing bike abang, kedua-duanya abang dah upgrade kepada air racer full spec, tapi untuk Yamaha R3 abang akan masih kekalkan menggunakan ECU Shop daripada Thailand. Okey, dan kalau korang tengok motosikal abang juga, abang dah cat warna matte black, iaitu matte black yang bukanlah nak cakap black sangat, dia cerah sikit lah daripada hitam tu kan. Warna apa nak cakap macam tu lah. Tapi warna ni kombinasi dia, korang boleh nampak dengan sedikit sentuhan carbon fiber, motosikal ni dia lebih menonjol walaupun warna hitam dan hitam. Okey, selain pada tu abang masih mengekalkan rim standard. Memang sangat standard lah kalau orang tengok pun warna hitam ni ada lining merah tu kan. Sebab mula abang memang ingat nak cat, tapi disebabkan motosikal abang ni dah ada lining warna merah, abang kekalkan rim standard untuk motosikal ni. Untuk bahagian tayar pula abang menggunakan Pirelli Supercorsa V2 di bahagian hadapan sama saiz 110, dan di bahagian belakang saiz 140. Dan di bahagian enjin, macam tadi abang cakap, abang menggunakan set daripada R3, Yamaha R3, yang mana belanja untuk enjin ni lebih kurang dalam RM6,000. Dan seperti biasa abang masih mengekalkan dengan minyak enjin performance Pakelo lubricant daripada Itali, yang mana minyak enjin ni adalah minyak enjin yang diimport terus daripada Itali guys. Bukan dia buat ataupun packaging di Malaysia. Minyak enjin ni memang direct daripada Itali, dan abang telah menggunakan minyak enjin ni since 2018, menggunakan minyak enjin ni di kejuaraan Malaysia Superbike Championship dan juga Malaysian Speed Festival, yang mana kedua-dua event race yang abang sertai ini abang menggunakan memang fully minyak enjin Pakelo. Dan untuk bahagian radiator, dalam regulation kita terpaksa menggunakan air kosong. Sebelum ni juga abang menggunakan cecair penyejuk coolant daripada Pakelo. Dan sistem brake juga abang menggunakan fuel brake oil daripada Pakelo, iaitu racing oil. Racing oil ni which is sebenarnya dia tak masuk kat Malaysia. Pihak Pakelo order special untuk tim KBHSM PHR Racing Team. Memang race view dia memang padu guys. Braking tak pernah mengecewakan sepanjang kerjaya abang dalam perlumbaan di Malaysia Superbike Championship ataupun di Malaysian Speed Festival. Okey, selain pada tu, apa lagi abang nak teruskan? Motosikal ni masih kekal menggunakan minyak petrol RON 97, tak pernah masuk bawah 97 guys. Dan untuk pengetahuan korang, motosikal ni memang abang jaga dia punya dari segi minyak enjin. Setiap 1,000 atau 2,000 km abang akan tukar minyak enjin Pakelo lubricant, yang mana minyak enjin abang menggunakan ni Krapton MBK 1040 fully synthetic. Okey, untuk motosikal ni. Kalau sikit abang nak sentuh di bahagian belakang, brake tail abang ni abang menggunakan integrated brake tail, so tak adalah signal-signal capang di bahagian belakang. Dan kalau di bahagian depan ni abang menggunakan signal kecil di bahagian hadapan. So yang itulah abang rasa kenapa abang boleh cakap motosikal ni still relevant dekat market. Yamaha R25 masih kekal relevant. Korang boleh pakai sebab motosikal ni memang sangat nimble, sangat sedang dipandu, sangat mudah dikawal, dan
of course dia ringan dan juga maintenance cost dia pun taklah terlalu tinggi. So kejap lagi abang nak pergi panas enjin, abang nak pergi bawa jalan-jalan sebentar. So sebelum abang nak tamatkan, abang nak recommend kat korang satu benda yang mana korang boleh terus menggunakan Yamaha R25, dan kalau korang nak mengekalkan optimum ataupun korang nak kekalkan performance dekat motosikal korang, korang boleh menggunakan minyak enjin jenama Pakelo. Korang boleh cuba dulu, korang boleh rasa perbezaan dekat jentera korang. Dan untuk aksesori tambahan, korang boleh tukar apa-apa saja untuk motosikal korang. Dan untuk performance, selain daripada tu, abang juga boleh recommend kat korang WRX dan juga part-part daripada RCB. Dan untuk enjin, ini adalah enjin yang dipertingkatkan 320cc Yamaha R3. Memang padu, memang power guys. So keseluruhan bajet abang boleh cakap abang dah laburkan dekat motor ni untuk siapkan motor ni lah, plus minus lah, abang boleh katakan lebih kurang dalam 14 ke 15 ribu ringgit untuk menjadikan motosikal ni seperti ini guys. Okey. So abang rasa itulah sedikit perkongsian abang untuk video kali ini. Korang yang baru singgah kat channel abang ni, abang nak ajak korang untuk like, share dan subscribe. Dan jangan lupa follow abang di semua social media, di Facebook, Instagram, Twitter, vlog dan sebagainya. Semuanya abang akan share nanti di ruang description di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Quarter Channel. Bye guys. So okay guys, ini adalah bonus untuk korang yang mana abang nak share dengan korang bunyi exhaust daripada WRX Racing Exhaust Indonesia untuk Yamaha R3 abang. Yang ni memang special custom made dan sound dia, bass sound dia memang sangat awesome guys. Jom kita dengar.